Yang ketiga tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa ialah persoalan tentang ilmu. Dan inilah juga antara tak kurang paling banyak fitnah-fitnah hari ini muncul di kalangan manusia-manusia yang berilmu. Fitnah-fitnah itu datang daripada ilmu-ilmu tertentu, dan fitnah itu juga datang daripada pembawa-pembawa ilmu itu sendiri. Dan yang keempat, merujuk kepada kepimpinan, merujuk kepada pemerintahan, merujuk kepada politik global. Dan hari ini juga tak kurang fitnah-fitnah sudah muncul melalui jalan pemerintahan. Fitnah sudah muncul melalui jalan kepimpinan, dan fitnah sudah muncul melalui jalan politik. Baik, inilah sebenar gambaran-gambaran asas mengapa surah ini adalah merupakan surah yang paling dominan, yang disunnahkan bagi kita untuk dibaca setiap kali tibanya hari Jumaat. Baca dia dapat menyinari kita dari Jumaat ni sampai Jumaat yang akan datang. Baca dapat menyinari kita dari Jumaat ni sampai Jumaat yang akan datang. Apa maksud dia? Kenapa kita tidak menjadikan surah ini begitu dominan untuk meletakkan kualiti yang Nabi sebut dari Jumaat ke Jumaat, lalu dibawa ke atas mimbar-mimbar oleh para khatib untuk dibincangkan keempat-empat plot cerita tadi? Mengapa hari ini khatib-khatib kita begitu banyak menceritakan perkara-perkara di luar keempat-empat plot cerita tadi? Itulah yang kita perlu bawa kembali naik di atas mimbar-mimbar untuk diperingatkan kepada seluruh saudara-saudara dan sahabat kita di kalangan muslimin-muslimin dan muslimat-muslimat tentang bahayanya fitnah-fitnah yang akan muncul daripada keempat-empat konteks plot cerita yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Baik, asbabun nuzul bagi surah ini ialah bila mana orang-orang kafir musyrikin Mekah telah menghantar beberapa orang untuk menemui ahli-ahli kitab di Madinah. Di Madinah sememangnya sudah ada Yahudi-Yahudi lebih awal lagi. Ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, bahkan Yahudi serpihan dan cipisan. Ada Yahudi Bani Ghatfan, ada Yahudi Bani Mustalik dan Bani yang lain. Tetapi persoalan lebih awal ialah bagaimana orang-orang Yahudi yang asalnya tidak dominan di kawasan Hijaz dan tanah Arab, mereka boleh berada di kawasan ini. Asal orang-orang Yahudi Bani Israel ni di mana? Asal mereka mana? Asal mereka kat mana? Dulu Nabi Ibrahim, anak dia melalui Sarah dapat Nabi Allah Ishak. Ishak berkahwin dengan Rifqah. Jadi dengan Rifqah dapat dua orang anak kembar, iaitu Aisu dan juga adik dia Yaqub. Itulah Nabi Allah dan Rasul Allah Yaqub, adik-beradik. Dari Yaqub berkahwin dengan 4 orang isteri, lalu dapat 12 orang anak. Itulah dia Raubin, itulah dia Syam'un, itulah dia Lewi, itulah dia Yahuza, itulah Izakar, itulah Zabulun, itulah Yusuf, itulah Bunyamin, itulah Dan, itulah Ashir, itulah Jad, itulah Naftali. 12 ini adalah keturunan Bani Israel. Dan setelah sekian lama Bani Israel berada di bumi Kanaan. Kanaan ialah nama lama bagi bumi Palestin. Dan akhirnya selepas kemangkatan dan kewafatan Nabi Allah Sulaiman, secara ringkas cerita, kerajaan dulu yang paling dominan, kegemilangan dan kehebatan dia pada pemerintahan Nabi Allah Daud dan anak dia Nabi Allah Sulaiman. Yang jadi masalah bila Nabi Sulaiman ni wafat, Nabi Sulaiman meninggal,
terjadi perebutan takhta pemerintahan antara dua orang anak Nabi Allah Sulaiman, iaitu Rahba'am dan Yarba'am. Akhirnya kerajaan Israel terpecah kepada dua. Satu Israel Utara, yang kedua Israel Selatan. Yang sebelah selatan ini daripada 12 Bani Israel tadi, hanya 2 Bani yang menyokong, iaitu Yahuza dan juga Bunyamin. Tolak Yahuza dan Bunyamin, 10 lagi sokong kerajaan Israel Utara. Akhirnya di kemudian hari Israel Utara diserang oleh kerajaan Assyria, Assyrian Empire. Hancur, rosak, musnah, lumat. Manakala yang di sebelah selatan diserang oleh kerajaan Parsi, iaitu di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar II, Raja Bukhtansar, juga hancur dan lumat selumat-lumatnya. Maka beginilah terjadinya diaspora kepada bangsa Bani Israel. Diaspora pun berlaku. Apa itu diaspora? Pemecahan, pelarian, iaitu untuk menjaga kelangsungan keturunan mereka, menjaga legasi warisan mereka. Walaupun bumi mereka dah hancur, sekurang-kurang mereka mencari tempat yang selamat untuk meneruskan kelangsungan hidup. Ada yang menuju ke Babylon, ada yang menuju ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara. Dan yang lebih dominan, kenapa menjadi pilihan mereka di tanah Hijaz? Sebab di antara komponen yang paling penting dan utama, mereka melihat kepada konteks hubungan dua hala. Yang sebelum ini ada hubungan perdagangan antara bumi Palestin dengan bumi Hijaz. Jadi salah satu tempat yang mereka nak tuju ialah bumi Hijaz. Dan sememangnya sebelum Nabi lahir lagi, orang-orang Yahudi daripada diaspora tersebut sudah ada di bumi Yathrib, sudah ada di bumi Taimah, sudah ada di bumi Mekah, sudah ada di bumi Khaybar dan bumi-bumi sekitar yang lain. Jadi sebenarnya kedatangan mereka ke bumi Yathrib ini lebih awal, sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Walaupun yang paling awal mendominasi itu keturunan Yathrib sendiri. Bila sebut Yathrib, dia nama lain bagi Nabi dulu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tu bukan nama Madinah lagi tak? Ke nama Madinah dah masa Nabi hijrah? Bukan lagi. Nama apa? Yathrib lah. Nama tu Yathrib, nama tempat Yathrib. Sebab apa nama dia Yathrib? Sebab orang yang mula-mula buka tanah tu pun nama dia Yathrib. Nama tuan mula-mula yang meneroka tanah tempat tersebut Yathrib. Dalam sejarah disebut Yathrib bin Mahlil. Tapi bila kita buka salasilah keturunan raja-raja Amalikah daripada Yaman, berlaku kesilapan pada nama ni. Yathrib tak salah, Yathrib bin Mahlil tu yang salah. Mahlil kalau kita tengok merujuk kepada bapa Yathrib, tapi Mahlil sebenarnya dalam salasilah keturunan raja-raja Amalikah adalah datuk kepada Yathrib. Hak betul salasilah dia ialah Yathrib bin Qaniyah bin Mahlil bin Aram bin Iwad bin Abil bin Aram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Maksudnya keturunan dia sampai kepada keturunan Sam, dan otomatik mereka adalah bangsa Semit. Semit tu bukan macam ejaan orang putih S-M-I-T-H tu Semit. Semit tu Sam, Sin Alif Mim. Jadi keturunan-keturunan Sam dinamakan keturunan Semit. Bangsa-bangsa Kanaan, bangsa-bangsa Bani Israel, bangsa-bangsa Arab, semua keturunan Sam. Bila raja-raja keturunan Amalikah Yathrib ni buka, barulah Yahudi-Yahudi itu datang. Di kemudian hari berlaku pula pertempuran dengan orang-orang Yahudi situ, berebut kuasa, berebut pemerintahan. Nasib baiklah kebetulan pada masa tu juga saudara-saudara mereka yang berasal di bumi Yaman, bumi Adnin tu, ada satu tempat. Di situ ada empangan yang besar. Kita baca surah Sabak, ada empangan apa? Kerajaan Sabak.
Empangan Ma'rib. Pernah dengar tak cerita tentang empangan Ma'rib? Empangan ni pecah. Bila pecah, mereka melarikan diri. Kebetulan keturunan Raja Amalikah dulu ada dah saudara kita duk Yasrib. Mari kita pergi Yasrib. Siapa hak pi ni? Hak pi ni ialah Sa'labah. Sa'labah pi. Sa'labah ni ada dua orang anak, Aus dengan Khazraj. Rupanya nama kaum dan bani itu bukan sekadar nama kaum, bukan sekadar nama bani, tetapi memang sejak awal itu nama dua orang anak Sa'labah. Jadi Sa'labah ni ada anak dia nama Aus, ada nama Khazraj. Jadi bila dia duduk situ membantu saudara dia raja keturunan Amalikah Yasrib tadi lawan orang Yahudi, maka keluarga mereka berkembang. Siapa hak lahir daripada keluarga Aus, maka dia Bani Aus. Siapa hak lahir daripada Khazraj, maka dia Bani Khazraj. Jadi mereka mari jalur yang sama. Kalau tengok Sa'labah pun akan sampai pada Zaid bin Kahlan. Kahlan bin Sabak, Sabak bin Yasjub, Yasjub bin Ya'rub, Ya'rub bin Qahtan, Qahtan bin Yaqtan, Yaqtan bin Abir, Abir bin Hud, Hud bin Arfakhsyad, Arfakhsyad bin Sam, Sam bin Nuh. Tetap akan sampai pada keturunan sini. Dia tak boleh lari. Jadi hari ini kalau ada orang tu mengaku aku keturunan Arab, baca-baca keturunan dia sampai Ham, fail awal lagi. Aku keturunan Arab, baca-baca sampai keturunan Yafis, fail awal. Dia mesti akan sampai pada Sam bin Nuh alaihi salam. Okey.